Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa usalli wa usallimu ala man la nabiyya ba'da Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin 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 ya rabbal alamin. Fa'amma. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah, pakcik-pakcik, makcik-makcik tetamu Allah di Masjid Jami' Amaniyah Batu Kis ini, hafizakumullah wa rahimakumullah. Moga-moga kita semua dijaga oleh Allah wa rahimakumullah dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadrat Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan Rabbul Izzah, kerana dengan izin kurnianya, limpah rahmatnya, inayah serta nusrahnya, sehingga memungkinkan kita, membolehkan kita untuk bertemu dan bersua lagi di dalam pertemuan kuliah maghrib setelah agak lama kita tidak bertemu dan berjumpa seumpama begini, kerana memberi laluanlah kepada tuan-tuan dan juga anak, khususnya anak pergi menunaikan umrah di tanah suci. Jadi tak dapat datang pada 4 hari bulan kuliah subuh, 21 hari bulan pun anak tak boleh datang, Mei. Dan kuliah yang terakhir di sini ialah pada kuliah subuh 7 hari bulan Mei. Hari ini dah berapa belas Jun, 17-18 Jun. Jadi lebih kurang sebulan 1 minggu yang sudah kita belajar pada 7 hari bulan 5 di Masjid Amaniyah ini dalam maudhu' ataupun topik tajuknya tentang mas'uliyatut tarbiyah, tanggungjawab pendidikan. Dalam qismus tsani, bahagian yang kedua kitab Arab ini, kalau kita tengok muka surat 148 Tarbiyatul Aulad fil Islam ini, kitab asalnya yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Dalam qismus tsani, bahagian yang kedua, dia berbicara tentang mas'uliyat al-murabbin. Mas'uliyat ini tanggungjawab murabbi, pendidik. Apa yang disebut oleh musannif dalam bahagian kedua ini tentang amanah, peranan dan tanggungjawab ibu dan ayah terhadap anak-anak. Setelah terdahulu daripada itu, musannif pengarang menyebut tentang asbabu al-inhiraf wa mu'alajatuhu, punca-punca yang berlaku menyebabkan gejala sosial ataupun sebab-sebab keruntuhan akhlak, ketimpangan moral ataupun kebejadan sosial yang berlaku di kalangan remaja ini, daripada sekecil-kecil masalah sosial sampai kepada masalah besar, sampai remaja terlibat bukan sekadar kes merokok berpelesiran, tapi sampai kepada kes bunuh yang kita panggil gejala sosial. Gejala sosial. Gejala perkataan Melayu, so perkataan Inggeris, sial perkataan Melayu. Sebab itu kita panggil gejala sosial, gejala yang sangat sial ataupun amat sial. Sebenarnya daripada perkataan Arab sosial, dia dipanggil ijtimaiyah, masalah disebut sosial ataupun gejala kemasyarakatan. Sebab-sebab masalah sosial, masalah masyarakat yang berlaku remaja ini, wa mu'alajatuhu, dan
cara rawatan, cara ubatnya, sampailah dibincang satu persatu masalah kemiskinan, punca perselisihan ibu dan ayah ataupun pergaduhan di antara ibu dan ayah. Begitu juga halatut talaq, gambaran-gambaran talak yang boleh menimbulkan kemiskinan, broken family. Begitu juga dikupas tentang punca yang lain, antaranya iaitulah masa lapang yang mempengaruhi anak-anak ketika umur belasan tahun tidak terisi dengan baik. Mereka habis masa begitu saja dengan budaya hedonisme, budaya berhibur, dan mereka suka melepak bergaul dengan rakan-rakan sebaya yang jahat. Iaitulah dalam yang kelima punca percampuran yang berbahaya dengan teman-teman yang jahat, al-khalatul fasidah wa rifaqul su. Yang ketujuhnya disebut antara yang keenam ketujuh, perlakuan ibu bapa yang tidak baik terhadap si anak. Punca yang lain juga iaitulah menonton filem-filem jenayah dan filem seks, tersebarnya pengangguran di dalam masyarakat. Apabila ibu dan ayah membiarkan tugas mendidik anak-anak ini kepada bibit ataupun pembantu saja, dia secara seratus% serah kepada pembantu dan tamat asuhan saja, dia tak asuh anak-anak ini dengan nilai iman. Antaranya juga yang ke-10 iaitulah masalah punca keyatiman. Sampailah kepada bahagian yang kedua ini diceritakan tentang tanggungjawab asasi apabila kita mendapat anak ataupun menjadi seorang bapa, menjadi seorang ibu. Maka ada banyak tanggungjawab yang mesti kita lakukan terhadap anak. Dalam qismus tsani, bahagian yang kedua, tanggungjawab pendidik. Ada 7 tanggungjawab. Dan kalau kita tengok kitab yang kedua nanti, dia sambung 2 lagi, termasuklah jadi 9 semua sekali. Tanggungjawab ini kadang-kadang dia melangkau dan merentasi, iaitulah tanggungjawab guru dan juga tanggungjawab cikgu di sekolah. Kalau cikgu kita hantar anak murid ataupun pelajar ke sekolah, maka dia bertanggungjawab memastikan anak didik tadi, pelajar ataupun murid-murid tadi tahu tulis, eja, kira, baca. Tahu membaca, menulis, mengira. Itu kemahiran cikgu, mengajar murid-murid membaca, menulis, mengira. UPSR dia dapatlah 5A contoh. Bahkan tanggungjawab guru ini kadang-kadangnya lebih ringan daripada tanggungjawab ibu dan ayah. Kerana tanggungjawab guru dia ada 3, membaca, menulis, mengeja, mengira, seumpamanya. Tapi dalam falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan negara, termasuklah pendidikan Islam itu sendiri, diajar kepada penjawab awam yang bergelar teacher, muallim, guru, ustaz, cikgu ini, dia ada 4 tanggungjawab. Iaitulah di antara falsafah pendidikan kebangsaan, dia nak melahirkan murid-murid dan juga guru-guru, tenaga pengajar. Kalau IPTS, maka doktor, profesor, pensyarah, lecturer tadi, dia bertanggungjawab apa dia? Antara peranan objektif utama kita hantar anak ke sekolah rendah, ke sekolah menengah, ke IPTS adalah untuk supaya dia tercapai 4 matlamat, dan matlamat itu dipikul oleh seorang guru ataupun cikgu di sekolah ataupun lecturer di IPTS. Apa dia tuan-tuan? Apabila kita hantar ke sekolah, maka falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan negara, dia nak melahirkan murid-murid yang seimbang dari sudut Jerry. Jerry tuan-tuan pernah dengar Bukan Tom and Jerry itu kartun Mickey Mouse kan? Ini Jerry, J jasmani, E emosi, R rohani, I intellect. Jadi dia panggil JERI untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani, intelektual. Jadi ada 4 saja. Jadi pelajar apabila dia keluar sekolah, maka seimbang dari sudut rohaninya, jasmaninya, emosinya, begitu juga akalnya ataupun berat intelektualnya. Tetapi dalam falsafah pendidikan agama,
Islam sendiri dia meletakkan tanggungjawab ini bukan kepada guru semata-mata, tetapi tanggungjawab pendidik, iaitulah pendidik di rumah, namanya ibu dan ayah. Sebab itu musannif menyatakan murabbi ini tanggungjawab pendidik. Pendidik bukan cikgu, bukan guru di sekolah, tapi pendidik merujuk kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah rupanya juga guru. Walaupun tak dapat gaji, kementerian tak bayar, tapi kamu adalah guru pertama yang mendidik anak kamu. Bukan mengajar eja baca, tapi kenal Allah. Bagaimana ayah dia didik mula-mula dia lahir, maka ayah dia disunatkan mengazankan di telinga kanan, mengiqamahkan di telinga kiri bagi anak lelaki, ataupun anak perempuan diiqamah sahaja di telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak suruh cikgu sekolah, tapi tanggungjawab itu bukan guru besar sekolah, bukan pengetua sekolah. Tanggungjawab itu tertanggung kepada bapa. Sunat bapa azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Dan proses ini bila berlaku, bukan umur 7 tahun kita atas sekolah kebangsaan Batu Kek, sekolah kebangsaan Taman Melati, tidak. Umur dia hanya 30 minit, lebih kurang setengah jam. Lepas daripada diproses oleh doktor, dibuat apa yang patut, kemudian diserah, dimandi, diserahkan kepada bapa tadi. Kalau tidak pun sejam ataupun setengah jam, lalu ayah dia pun azan di telinga kanan. Pendidikan pertama berlangsung mengenal Allah. Ajar anak tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. God is the greatest, God is the greatest. Diulang sampai 4 kali, sampai habislah falsafah azan itu. Ajak dia solat, ajak dia mengenal konsep kejayaan yang hakiki, antaranya kena solat. Kalau kamu besar nanti, wahai anak, kena jaga solat. Hayya 'alas salah. Kita sebut pada dia, dia pun tak mengenal perkataan. Verb itu dia tak tahu lagi. Patah-patah pelan, dia tak tahu mengeja, tak tahu pun menyebut huruf, dia tak faham apa pun. Tapi diajar supaya hatinya mula-mula dipenuhi oleh kalimah-kalimah agung ini. Antaranya Allah Maha Besar, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kita pasok dalam hati dia. Kemudian ajar dia, let us perform the salat. Hayya 'alas salat, jom salat. Lepas tu hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Sampai habis sekali kita tutup balik la ilaha illallah. Falsafah azan itu dididik, diajar oleh bapa, bukan cikgu, pada umur bukan 7 tahun, bukan 15 tahun PMR, 17 tahun SPM, tapi umurnya hanya 1 jam ataupun 30 minit. Lalu dipanggil ibu dan ayah ini, dia juga adalah pendidik ataupun cikgu, guru di rumah. Dia mengajar anak dia, kalau seorang dia wajib ajar. Dan ajar inilah yang ditambah sampai kepada 8, 9 tanggungjawab. Dan dalam buku kita bahagian pertama ini ada 7 sahaja. Secara umum muka surat 149 ini disebut tanggungjawab. Yang pertama bukan emosi, bukan intelek, bukan rohani, begitu juga bukan jasmani, Jerry tadi. Tapi tanggungjawab yang pertama yang mesti dipikul oleh seorang bapa dan ibu ialah mas'uliyatut tarbiyatul imaniyah, tanggungjawab pendidikan keimanan. Diletak pada prioriti yang pertama, ibu dan ayah wajib bertanggungjawab. Tanggungjawab tahu? Tanggungjawab, responsibility, kita panggil amanah. Kalau daripada patah perkataan tanggungjawab pun, tanggungjawab artinya kamu mesti tanggung, kamu mesti jawab di hadapan Allah nanti. Kalau kita panggil responsibility, kamu mesti bagi respon pada Allah nanti apabila Allah tanya apa yang kamu buat terhadap anak kamu ketika umur dia 7 tahun. Allah tanya, dia tak tanya orang lain. Dia kamu bapa, tanya ibu, kamu mesti tanggung dan mesti jawab. Tak boleh wakilkan kepada timbalan menteri. Kalau Pak Menteri dia tak datang dalam parlimen, dia hantar setiap usaha dia ataupun wakil dia untuk jawab semua persoalan yang diajukan oleh orang yang bangkit dalam sidang dewan. Itu dalam dewan. Tapi boleh tak di hadapan Allah, saya wakilkan kepada setiap usaha sulit saya jawab apa yang Allah tanya. Tak ada wakil-wakil dah ketika itu.
Kamu mesti bertanggungjawab, dan tanggungjawab pertama kamu mesti ajar dia tentang iman. Tentang iman ni panjang sebenarnya. Anda nak sebut gambaran muka surat yang 149 ini yang umum saja. Dia sebut topik ataupun subtopik yang banyak ini, tanggungjawab pendidikan keimanan yang pertama. Jadi tak masuk lagi. Yang kedua, mas'uliyatu tarbiyatul khuluqiyah, tanggungjawab pendidikan moral. Kalau dalam jari tadi pun tak masuk lagi. Kita ada jasmani, emosi, rohani, intelek, akhlak tak masuk. Jadi guru-guru ini seolah-olahnya dia mendidik supaya budak itu bijak, lulus PMR, SPM, UPSR, inteleknya bijak. Akhlak tak masuk tu, jasmani. Sampai ada guru pendidikan jasmani. Ada satu unit ketua panitia PJK, pendidikan jasmani kesihatan, pendidikan Islam. Guru ketua panitia geografi, sejarah dan juga matematik, sains, ada semua. Dan ada satu guru namanya guru PJK. Bukan dia seorang, ada 10 orang juga. Ada ketua yang tertentu namanya ketua panitia PJK, pendidikan jasmani kesihatan. Bukan JKK, PJK. Ada tu jasmani, ada lagi jasmani. Kita memang jaga dunia ini, kita jaga jasmani. Kita nak sihat, nak segar. Kadang-kadang kalau ada kurak, kalau ada sakit, kita pergi hospital kerana pentingkan jasmani. Kadang-kadang tuan-tuan tak salat pun tak apa. Kenapa kita pentingkan jasmani? Padahal hakikatnya kita hidup ada dua. Kalau ada jasmani, ada jismun tapi tidak ada ruhun, ada jasad, ada body, ada badan tapi tidak ada ruh, mati kita makcik. Begitu juga kalau ada ruh tak ada jasad, tak sempurna insan. Insan yang bernama Abdul, hamba. Yusri ini dia kena dua, satu jasad, satu ruh, ruhani dan jasmani. Sebab itu Nabi diperjalankan dengan ruh dan jasad sampai disebut subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Ni cerita tentang bulan Rejab ni tuan-tuan. Waduh sambut tuan-tuan pun dah sambut ke belum? Tapi ada dalam takwim Masjid Amaniyah insya-Allah, iaitu ceramah forum ke apa dia, sempena istiqbalul Isra' dan Mi'raj. Ya, dah buat ke belum? Ustaz dalam perancangan dia belum lagi. Tapi adalah ni bulan-bulan Isra' Mi'raj ni. Tuan-tuan kalau kupas ayat tu dia sebut bi abdihi. Subhanallazi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya. Apabila dia sebut abdun, hamba Nabi tadi, dia memperjalankan Nabi bukan sekadar dengan ruh, bukan Nabi mimpi saja, tetapi dengan ruh dan jasad. Sebab itu dia sebut abdul. Kita ni hamba Allah kan ada dua, satu ruh, satu jasad. Kalaulah saya mati, kita tak panggil bi abdihi, kita sebut tuan-tuan bi ruhi abdihi. Sebab Allah memperjalankan ruh saja. Kita nak panggil Yusri ni kerana ada dua, satu jasad, satu ruh. Kalaulah matilah Yusri ni, mati tuan-tuan, maka lepas pada minggu depan orang tak panggil Ustaz Yusri. Orang panggil apa lah? Allah yarham Ustaz Yusri. Kembali ke rahmatullah, kita panggil Allah yarham ataupun almarhum. Orang Kelantan dia panggil Gemulah Yusri. Makna hak mati tak, dia panggil Allah yarham. Semoga Allah merahmati ruhnya daripada rahmah tu. Ruh keluar, kita almarhum. Moga-moga ruhnya dirahmati. Kita tambah pada hujung perkataan sebelum nak sebut Allah yarham Tunku Abdurrahman, almarhum Tunku Abdurrahman. Orang mati kita sebut dulu tuan-tuan. Kenapa? Ruh dia terpisah dengan jasad. Tuan-tuan, kita sekarang ni kita hanya jaga, memang betul-betul kita jaga jasad, kita jaga badan, kita jaga fizikal yang kita panggil jasmani. Rohani kita tak jaga. Rohani pun dia perlukan santapan dia. Dia perlukan makan, minum, dan ruh kita tadi akan hidup dengan baca Quran, puasa, sunat, majlis ilmu, zikir, munajat. Hidup hati kita. Tapi kita tak kira hati kita hidup atau mati. Yang penting jasmani kita sempurna. Kalau kita sakit, kita pergi Gleneagles Hotel, atau kita pergi Gleneagles Hotel, Gleneagles Hospital, kita pergi ke General Hospital, kita pergi ke klinik ataupun pergi ke farmasi supaya menjaga jasmani. Nama pun jasmani tuan-tuan. Apa dia jasmani? Jasmani tahu? Jasmani ni just to get the money. Jasmani. Just to get the money, just to get the money. Hari-hari fikir money. Ringgit di Malaysia.
RM ringgit Malaysia. Ada orang kata RM bukan ringgit Malaysia. Semua tak faham mana aku apa ni, takut juga apabila ada apa ni mobile sebegini kan, takut sampai ke tempat lain. RM ringgit Malaysia. Ada orang cakap RM bukan ringgit Malaysia. Penghabiskan duit rakyat Malaysia. RM namanya. Apa dia? Money. Duit. Satu lagi tuan-tuan, rohani. Rohani tadi yang tak kita jaga, hanya kita fikir duit. Gimana kau duit? Ada lagu pula, lagu duit. Yang tahu kilau ke siapa mana tak ingat. Itu lagu apa yang Ustaz? M. Nasir. Oh, bagus dia. Ingat buat imam kita M. Nasir. Sambung sikit lagu ni. Duit. Gimana kau duit? Cari duit hari-hari. Money. Kita lupa. Anak-anak sebut pendidikan jasmani, tuan-tuan, pun tak termasuk juga. Yang Islam diletak yang kedua, bukan J jasmani, tapi khuluqiyah, tanggungjawab pendidikan akhlak atau moral. Yang ketiga, mas'uliyatul tarbiyatul jismiyah. Baru masuk 3. Jadi Islam dia susun atur prioriti yang pertama, ajar didik agama, iman, fahamkan dia tentang iman, kenal Allah, kenal agama, kenal Rasul. Kerana awal-awal orang Islam dia kena ajar supaya kenal Tuhan dia. Awwaluddin ma'rifatullah, mula-mula agama kenal Allah. Apabila kamu kenal Allah, maka kamu tidak berlagak lebih daripada Tuhan, sebab kamu kenal diri kamu. Yang ketiga barulah pendidikan tanggungjawab mas'uliyatul tarbiyatul jismiyah, tanggungjawab pendidikan jasmani. Jadi kalau kita ikut Islam, dia ajar pendidikan keimanan, ajar dia tentang akhlak, kerana Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku didatangkan untuk menyempurnakan akhlak. Barulah yang ketiga tadi musannif menyatakan tanggungjawab pendidikan jasmani. Jadi termasuklah antara jari tadi jasmani, emosi, rohani, intelek. Tapi dua yang pertama diletak, ajar iman dulu, ajar Quran dulu, ajar salat dulu, ajar dia kenal Allah dulu sebelum nak diajar dia tentang apa ni, riyadhah ataupun tentang bola, tentang hoki ataupun tentang jasmani ataupun tentang sukan yang lain. Yang keempatnya mas'uliyatul tarbiyatul aqliyah, tanggungjawab pendidikan akal ataupun mental. Jadi dalam tadi tuan-tuan 4 mungkin masuk jasmani, emosi, rohani, intelektual, maka masuknya iaitulah emosi ataupun jaga kawal yang dipanggil mental ataupun akal, masuk juga. Yang kelima diletak tuan-tuan mas'uliyatul tarbiyatur nafsiyah, tanggungjawab pendidikan rohani, tanggungjawab pendidikan jiwa, spiritual ataupun dalaman itu. Ibu ayah juga kena didik hati dia supaya hidup ataupun rohaninya sesegar jasmani dia. Mas'uliyatul tarbiyatul ijtimaiyah, tanggungjawab pendidikan sosial. Pendidikan sosial ini ada juga antara tanggungjawab ibu dan ayah. Yang kelima tapi tidak termasuk dalam diri. Jasmani, emosi, rohani, intelektual, sosial tidak masuk juga. Islam dia masukkan satu lagi, ajar dia tentang sosial, tentang bergaul, tentang adab terhadap orang tua, adab terhadap jiran, adab terhadap anak. Semua ini hubungan yang dipanggil hablum minan nas, hablum minallah, hubungan kita dengan manusia sebahagian daripada pelengkap ibadat ataupun pelengkap kepada Islam itu sendiri. Bukan sekadar kita buat ibadat hubungan dengan Allah saja, tapi hubungan sesama manusia pun ada, sehingga tuan-tuan diajar satu persatu hak terhadap jiran. Tak sempurna iman kita tuan-tuan kalau kita tidak tunaikan tanggungjawab terhadap jiran sebagai contoh. Kan? Dia sempurna iman kita yang kita tidur kekenyangan sedangkan jiran kita tidur kelaparan. Kita tak peduli, senang kita saja, jiran di sebelah rumah kita tak peduli kerana kita lompang ataupun kita tak buat. Iaitulah satu tanggungjawab pendidikan sosial sama-sama masyarakat. Kita tidak boleh hidup seorang diri. Bahkan orang kaya perlu kepada orang miskin, orang rendah perlu kepada orang tinggi, orang berjawatan perlu kepada orang bawahan. Kerana hidup itu pelengkap. Kalau kamu kaya, kamu duduk seorang diri pun tak sempurna, tak boleh.
Kalau kita hidup seorang diri, cuba gambarkan di kota metropolitan Kuala Lumpur itu tak ada manusia lain, kita seorang saja. KLCC itu kita punya, menara berkembar kita punya, apa ni, tower menara KL kita punya, seluruh kota itu kita punya, seluruh apa ni aset yang ada, bangunan yang ada, kilang ada, kedai ada, semua kita punya. Tak ada orang lain punya. Bukan Ananda Krishnan punya, kita punya. Tapi kita seorang, tak ada manusia dalam itu. Tuan-tuan, tak sempurna hidup. Kita nak makan kena masak sendiri, kan? Kita nak nak makan ikan kena pergi ke mana? Bukan pergi ke pasar. Pasar pun tak ada dah. Sebab kamu kena pergi ke laut, tangkap sendiri, kemudian bersiang sendiri. Nak tanam padi kena tanam sendiri. Tak ada, tuan-tuan. Hubungan sesama manusia tak sempurna hidup kita. Kaya macam mana pun, duit kamu nak jual bayar kepada siapa? Tak ada orang nak beli. Sebab itu orang kaya, maka ada hubungan disusun atur dalam agama. Kaya ambil sebahagian harta dia bagi pada orang miskin dalam bahagian zakat sebagai contoh. Khuz min amwalihim sadaqatan, ambil sebahagian daripada harta kamu ikut cukup nisab, cukup halnya sebagai zakat. Lepas daripada tu ada lagi tabarruk, ada lagi sedekah, ada lagi hebah, ada lagi kita panggil syarikat, ada lagi rahan, ada lagi gadayah. Semuanya ini urusan hidup sesama manusia yang dipanggil ijtimaiyah. Yang ketujuh, mas'uliyatut tarbiyatul jinsiyah, tanggungjawab pendidikan seks. Pun ada, tuan-tuan, Islam diajar tentang pendidikan seks. Dalam jari tadi tak ada, cuma beberapa bulan dan mungkin setahun yang sudah dimomokkan dan juga menjadi isu. Perlu tak kita mengajar pendidikan seks ini di sekolah? Sampai ada pro kontranya, baru diperdebatkan. Islam letak lama dahulu memberi pendidikan jinsiyah dalam bahagian yang kedua. Kalau tuan-tuan baca buku, ada satu lagi kitab jilid yang kedua, ada lebih kurang 600 muka surat. Dia ada 1200 muka surat. Jilid yang kedua dia tambah satu lagi, jadi 7, tambah dengan 2 jadi 9, tuan-tuan. Dan ditambah iaitulah mas'uliyatut tarbiyatul iradiyah, tanggungjawab pendidikan iradiyah, kehendak. Iradat sifat Allah dimasukkan salah satunya, di samping satu lagi yang dipanggil mas'uliyatut tarbiyatul atfiyah, tanggungjawab pendidikan perasaan. Apa ni perasaan? Ditambah sampai 7, 8, 9 dalam pendidikan agama yang dibuat sampai 9 ataupun 7 dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ada 4 saja, iaitulah jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Bahkan iman tidak masuk untuk melahirkan murid-murid yang seimbang dari sudut imannya. Falsafah pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari sudut moral atau akhlaknya. Akhlaknya tak ada, tuan-tuan. Padahal Islam meletakkan iman dan akhlak pada prioriti yang pertama, yang kedua, sebelum pendidikan jasmani, emosi dan juga rohani. Itu satu muka surat, satu page yang musannif menyatakan. Moga-moga tuan-tuan boleh tambah sendiri, walaupun tidak ada dalam kurikulum sekolah, tapi ibu dan ayah perlu tambah, iaitulah mesti ajar anak, kerana kita juga adalah guru ataupun penjaga melebih hebat daripada cikgu di sekolah. Kalau tuan-tuan baca dalam satu syair, bagaimana guru ini yang dipanggil cikgu, yang kita panggil sir ataupun teacher, kita panggil muallim di sekolah. Bahkan profesion guru itu profesion yang mulia dan juga murni. Sampai tiap-tiap hari guru, tuan-tuan, kadang-kadang dikumandangkan syair rasanya. Kalau tak salah, sastrawan negara Usman Awang, ya, dia telah berakam dan juga menyusun atur bait-bait syair yang indah, sempena dengan seorang guru. I'm proud to be a teacher. Saya bangga jadi cikgu. Happy Teachers Day. Budak-budak pelajar-pelajar sebut kepada guru. Kalau tuan-tuan ingat, lebih kurang kan, lebih kurang di antara intipati kandungan syair selokor apa benda, tuan-tuan. Tapi anak ingat lupa. Kalau tuan-tuan ingat, tolong perbetulkan. Dia sebut apa dia? Jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa,
Jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini seorang menteri sebuah negara, jika hari ini seorang ulama mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Hebatnya guru. Dan kalau tuan-tuan belajar semangat dalam menghalau penjajah dahulu, dalam nasionalis ataupun patriotiknya, dibakar oleh semangat ruh ini oleh pendidik cikgu. Ada peranan masing-masing yang menghalau dan juga menghambat penjajah daripada tanah watan bertuah. Tanah Melayu ini kita dijajah 446 tahun kurang lebih, tuan-tuan. Maka peranan yang membakar semangat supaya kita faham, supaya dia tidak jadi ummiyun, buta huruf, maka diajar antaranya juga banyak watak-watak penting dalam kemerdekaan negara adalah guru. Kalau dalam Arab disebut satu syair, al-ummu madrasatun iza a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Ini ustaz nak kaitkan guru dengan musannif menyatakan cikgu sama juga dengan ibu dan ayah. Di rumah juga adalah cikgu dan juga guru. Sebab dalam kitab kita musannif menyatakan ibu dan ayah ini murabbi, tanggungjawab pendidik. Pendidik itu merujuk kepada ibu dan ayah. Dia kena didik anak dia tentang iman, tentang akhlak, tentang akal, tentang jiwa, tentang masyarakat, tentang kerohanian. Semuanya ini adalah tanggungjawab seorang ibu dan ayah. Sampai penyair, kalau tak salah Muhammad Iqbal menyatakan al-ummu madrasatun, ibu. Al-ummu itu sang ibu, si ibu itu madrasatun. Madrasah kan sekolah. Al-ummu madrasatun, si ibu itu samalah dengan sebuah sekolah. Iza a'dattaha, jika seandainya, kalau, iza apabila, a'datta kamu pandai menyesuaikan, menyediakannya. Dalam sekolah tadi kamu didik anak murid kamu, dalam sekolah kamu pandai didik dia, kamu sediakan dia, kamu ajar dia. A'datta sya'ban tayyibal a'raq, samalah seperti kamu membangunkan suatu ummah yang baik keturunannya. Jadi lahir budak-budak sekolah yang baik hasil didikan guru, lahir anak yang baik hasil didikan ibu dan ayah. Sampai disebut tangan yang menghayun buayan boleh menggoncangkan dunia. Siapa yang menghayunkan buayan? Ibu. Kalau dia didik betul-betul, anak yang dia didik tadi boleh menggegarkan dunia. Sampai George Bush pun takut, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia adalah seorang yang bertakwa, orang yang kenal Allah. Sebut aja nama dia, musuh-musuh Islam ni group. Tapi kalau tuan-tuan tengok sekarang kan, kenapa dia takut sangat kepada ulama-ulama, orang yang bertakwa ataupun yang mereka panggil teroris ini? Kerana mereka sebenarnya penjenayah. Kalau ada seorang macam itu, tuan-tuan, maka seluruh dunia begitu takut. Kalau ada 10 orang, kalau dulu kita ada seorang namanya Salahuddin Al-Ayyubi, tapi nak melahirkan umat ataupun anak yang begitu, nak lahirkan anak yang macam Umar bin Abdul Aziz, maka didikan saja bukan sekadar guru di sekolah, tapi guru yang bergelar ibu dan ayah. Ibu itu samalah seperti seorang guru, sama seperti sebuah sekolah. Jika dia pandai menyesuaikannya, samalah seperti dia membangunkan sebuah umat yang baik keturunannya. Jadi ibu dan ayah, apabila kamu tidak ada gaji untuk mendidik anak seorang, kerajaan tak bayar, tapi cikgu kat sekolah ada seorang dalam kelas pun kerajaan bayar gaji, namanya pendidikan khas, guru pendidikan khas. Dia ajar 2 orang saja satu kelas, tapi dia ada gaji. Kamu, ibu dan ayah, langsung tak ada gaji. Kadang-kadang habis gaji kamu kerana didik anak kamu tadi, bayar tuition itu ini, tapi yakin dan percayalah, ingatlah, kamu
kamu juga adalah merupakan pendidik yang mesti mengajar anak kamu ada 8 perkara utama tadi. Dan di antara yang disebut pada awal-awal juga oleh musannif tentang pentingnya mendidik anak ini tentang iman, tentang Quran. Anak ambil beberapa keratan sahaja sebelum kita masuk waktu isyak. Itu muka surat 152. Dalam yang berikutnya kita ambil beberapa panduan hadis dan ayat serta nas-nas yang disebut oleh alim ulama pentingnya pendidikan ini. Ada banyaklah tuan-tuan daripada pendidikan keimanan, anak ambil separuh saja. Berpandukan kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Begitu juga dengan petunjuk-petunjuk hadis. Terlalu ramai pendidik ini pendidik zaman silam yang dia mengambil berat terhadap pendidikan anak-anak mereka, generasi demi generasi. Mereka mengutamakan pengajaran anak-anak mereka serta meluruskan kebengkokan mereka. Bahkan para ayah dan juga para ibu dahulu, dia memilih guru-guru yang spesialis untuk anak-anak mereka, supaya guru-guru tadi dapat membimbing anak-anak itu dengan kebolehan yang ada pada mereka dalam soal pelajaran adat, tata susila dan seumpamanya, supaya guru-guru tadi dapat menunaikan tugas-tugas menurut cara-cara yang baik tentang membangun anak-anak di atas asas akidah yang lurus, akhlak yang betul dan pengajaran Islam. Itu yang diterjemahkan. Wa ilaikum ta'ifatun min tara'itul awwalin wa akhbaruhum asa an takshifa likulli zi aqlin wa basiratin an mada ihtimamu salafu bitarbiyatil abna'ihim wa hirsihim az-zaidi ala ta'limihim wa ta'dibihim wa kaifa kanu yantaquna li auladihim afdalul mu'addibin ilman wa khuluqan wa umayyizuhum usluban wa tariqatan. Itu nas asa yang poin pentingnya dia nak sebut beberapa contoh petunjuk daripada Quran dan hadis, bagaimana bapa-bapa dahulu, pendidik-pendidik dahulu sangat mengambil berat tentang pengajaran anak-anak. Bahkan mereka mengambil guru-guru afdalul muaddibin, seafdal-afdal, sebaik-baik, spesialis-spesialis muaddibin, orang yang boleh ajar anak dia supaya tahu beradab, tahu ilmu, wa khuluqan, tahu akhlak, dan boleh membezakan di antara mereka yang dididik oleh guru lain ataupun cikgu lain yang tidak berakhlak. Sebab tuan-tuan ajar, apabila tuan-tuan suruh anak ini kepada satu pondok contoh, ataupun pada satu sekolah sekular ataupun sekolah orang putih contohnya, guru dia didik cara metodologi ataupun cara kaedah yang diajar daripada Britain, daripada Amerika contoh, maka dapatlah sasaran dia itu produk. Maka satu tempat lain dia ajar, didik anak ini contoh hafal Quran, ajar kenal fiqh, usuluddin itu ni, maka produk selepas keluar 5 tahun, maka berbeza di antara dua watak ini. Peranan siapa? Peranan guru. Cuba tuan-tuan tengok, kita hantar di sekolah, budak sekolah tahfiz, kita nak compare ataupun buat competition, perbandingan budak dengan budak sekolah asrama, budak sekolah harian biasa, budak sekolah pendidikan Cina, pendidikan Mak Saleh. Cuba letak 10 orang ini, maka lain. Pakaiannya lain, adabnya lain, percakapannya lain, fahamannya lain. Kenapa? Hasil didikan guru tadi. Bukan sekadar di sekolah. Ini waktu kecil sebelum nak dihantar di sekolah tadi 7 tahun. Maka ayah yang didik anak secara tidak rasmi ni ataupun informal ini, dia ajar dah. Anak dia tadi waktu umur 3 tahun, 4 tahun, dia telah ajar anak tadi adab-adab. Dia ajar pakaian, dia ajar tentang agama lah. Tuan-tuan tengok, tak sama juga dia masuk sekolah. Budak ini yang diajar oleh ibu dan ayahnya dengan agama yang betul, maka dia masuk sekolah tuan-tuan, bukan diajar oleh guru. Kadang-kadang dia yang mengajar, guru pun ada. Kita rasa pelik apabila budak ni masuk sekolah rendah, dia telah tahu baca Al-Fatihah, dia telah tahu rukun-rukun salat, dia telah tahu rukun-rukun wudu. Satu orang budak ni, dia masuk sekolah, dia tak tahu langsung siapa yang ngajar. Kalau tidak ibu dan ayahnya
Jadi pentingnya ibu dan ayah ini sampai disebut, ambillah, iaitulah guru-guru yang spesialis untuk mendidik anak kamu ataupun zuriat kamu. Kena ambil masa extra time dalam lepas 10 minit sebelum jam 9 ini untuk menghabiskan sedikit lagi beberapa contoh. Tadi di antara perkara penting yang disebut oleh musannif, beberapa perkataan ayat dan juga hadis, bagaimana ulama-ulama Islam termasuklah ibu bapa yang dahulu, mereka berusaha gigih, mereka mengambil berat terhadap anak-anak dalam pendidikan ini, sampai mereka mencari pendidik tadi ataupun yang nak mengajar anak mereka, guru tadi, seolah-olah mereka memilih mereka betul-betul utama, betul-betul spesialis. Mereka macam kita lah, kita nak pilih, biasanya kita pilih apa yang kita minat, kita suka. Contoh, kita suka kereta, kita akan berpindah daripada satu showroom car ke showroom car, atau daripada dealer kereta ke dealer kereta, daripada satu kedai ke satu kedai. Biarlah habis masa 2-3 minggu sebab kita nak pilih kereta yang paling kita suka, paling kita minat. Kita nak baju pun begitu, kita pindah daripada satu kaunter ke satu kaunter, kita pilih habis paruh hari kerana kita nak pilih baju yang terpilih untuk kita pakai. Begitulah kehidupan, tuan. Tapi pernah tak kita pilih untuk didik anak kita ini bagaikan kita pilih apa yang paling penting lebih daripada nak pilih kereta dan pilih baju? Kadang-kadang kita tak pilih pun, tak hantar pun dia mengajar kat guru mana. Jadi di sana musannif menyatakan contoh-contoh ulama-ulama Islam dia memilih guru ini, dan contoh-contoh ini telah terbukti bagaimana yang disebut oleh Ibn Khaldun Al-Jahiz dan juga ulama-ulama Islam. Orang-orang besar ini, ulama-ulama besar ini, mereka yang hebat ini, terbukti kehebatan, keilmuan, ketakwaan dan juga nama-nama besar dalam agama ini, antaranya mereka memilih pendidik ataupun untuk mendidiknya. Anda baca 1-2 sahaja di antara contoh-contoh yang dibentangkan oleh musannif. Antaranya, Ruwiyal Jahiz anna Uqbah bin Abi Sufyan lamma dafa'a waladahu ila al-mu'addib qala, diriwayatkan daripada Al-Jahiz bahawasanya Uqbah bin Abu Sufyan apabila dia menyerahkan anaknya kepada seorang pendidik, muaddib, dia tak sebut ila cikgu, diserahkan waladahu ilal muaddib, kepada seorang pendidik yang beradab. Kerana guru ni dia banyak. Kalau Nabi juga seorang guru, Nabi juga seorang murabbi, Nabi juga seorang muaddib. Kalau tuan-tuan belajar, dia ada namanya muallim. Muallim ni guru. Nabi pun guru. Nabi sebut innama bu'istu mualliman, sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Guru ini dia bagi knowledge, bagi ilmu, bagi pengetahuan, orang lain tak tahu jadi tahu. Maknanya dia seorang guru. Dan Nabi bagi tahu Allah ini tunggal esa, bukan sekadar bagi tahu. Nabi juga namanya murabbi. Perkataan murabbi, tuan-tuan, Rabbun Tuhan. Maknanya Nabi mengajar sahabat kenal Tuhan sampai kita panggil Rabbani. Ada kumpulan nasyid Rabbani pun ada. Kalau orang yang dia ingat Tuhan, kenal Tuhan daripada perkataan Rabbun Tuhan, kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan puja untuk Allah Tuhan Rabbil Alamin, pemilik, pentarbiah, pengasuh, penjaga, pengawal sedia, pengurus seluruh alam jagat, alam maya ini. Maka Rabbun itu maknanya Tuhan. Maka Nabi ini dipanggil murabbi dan dinasabkan kepada penjaga ibu ayah dan kita ni murabbi. Nak bagi tahu dekatnya ibu dan ayah dengan sifat ketuhanan, sifat Nabi, si pendidik, antaranya dia kena ajar anak dia kenal Rabbun. Kita panggil Rabbun. Kalau kita sebut Rabbani, orang yang ada nilai takut pada Tuhan Rabbun. Kalau kita sebut insan, insani, orang yang ada nilai kemanusiaan, ada jiwa insani. Insani Rabbani, rajuk kepada sesuatu. Rabbun jadi Rabbani. Kalau insan, rajuk kepada, kita panggil insani. Jadi Nabi bukan sekadar murabbi. Murabbi maknanya dia bagi ilmu, lepas daripada itu dia tarbiyah sahabat sampai bukan sekadar dia dapat ilmu, tapi dia boleh jadi orang yang namanya dipanggil Rabbi Allah. Jadi insan hebat kerana dia bukan bagi ilmu saja, tapi ilmu yang dia ada itu dia buat. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu tunggal ataupun esa. Dia ada knowledge, ada ilmu, lepas tu dia pun tinggal segala berhala. Dia tak sembah lagi asnam, lata, mana, hubal, maka dia sembah Tuhan
maka dia beramal. Bukan sekadar dapat ilmu. Kita ada ilmu. Ilmunya apa dia? Merokok haram. Kita cikgu, ajar budak-budak jangan merokok haram. Dalam rokok ada 1000 jenis. Itulah racun. Ada nikotin, ada tar, ada macam-macam. Yang dia duduk kat kedai kopi, pu isap rokok juga. Berapa ramai? Maknanya dia tahu ilmu tapi dia tak buat. Nabi bukan sekadar mu'addib guru tapi murabbi. Bukan sekadar murabbi, Nabi mu'addib. Anak nak kaitkan di sini, kita suruh anak tadi sebagaimana Uqbah bin Abi Sufyan lama dafa'u, apabila dia suruh waladau anak kecilnya ila mu'addib, bukan ila mu'addib, bukan ila mu'addib. Nabi juga seorang mu'addib. Nabi sebut apa dia? Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajar adab oleh Allah, oleh Tuhan aku, fa adabani ta'dibi, lalu aku menjadi insan yang paling hebat dari sudut adab. Jadi Nabi sebut adabani rabbi. Siapa yang ada adab tata susila akhlak daripada Nabi? Allah sendiri. Fa'ahsana ta'dibi, lalu dia menjadi insan yang terbaik dari sudut akhlak. Akhlak siapa kita nak pertikaikan akhlak Nabi. Dari sekecil-kecil sampai sebesar-besar tidak ada satu pun yang kita panggil kurungan akhlak. Nabi ajar semua sekali, daripada cara makan, cara tidur, cara jemuk, cara mentadbir mengurus, cara bercakap, semua sekali. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan apabila ditanya kepada isteri Nabi bagaimana akhlak Nabi, lalu dijawab oleh Aisyah, kana khuluqul Quran, adalah akhlaknya seperti sebuah Al-Quran. Kamu nak tahu perangai Nabi, tengok Quran. Itulah akhlak Nabi. Dan akhlak Nabi ini bukan diakui oleh agama saja, musuh Islam pun mengakui hebatnya Nabi dari sudut akhlak. Tak ada orang boleh pertikaikan sampai akhlak Nabi dipanggil Al-Amin, orang yang paling jujur, dia tak bohong. Walaupun ketika itu orang lain minum arak, orang lain berbunuh, orang lain berzina, tapi Nabi bangkit dalam keadaan tidak kena langsung dosa jahiliah. Ketika itu Nabi tak pernah minum arak, Nabi tak berzina, Nabi tidak membunuh. Dalam suasana masyarakat pembunuhan, perzinaan dan juga minum arak satu budaya biasa. Kenapa? Kerana Nabi terpelihara akhlaknya. Jadi dari sudut mu'addib, Nabi mu'allim, Nabi murabbi, Nabi mu'addib. Sebab itu dia pilih. Kadang-kadang kita hantar kepada seorang guru yang ilmunya banyak tapi akhlaknya rosak. Anak tadi tuan-tuan, anak yang dia akan tadi terdidik. Dan kalau kita tengok hantar budak sekolah sekarang kan, kita bagi tahu benda itu salah, jawapan itu salah, cikgu bagi tahu jawapan itu tersalah. Apa yang saya ataupun Abi bagi tahu ini, Papa bagi tahu ini betul, dia takkan kata kita betul tuan-tuan. Bahkan anak kita kata, cikgu kata jawapan yang ni, bukan yang ni, ayah jawapan yang ni. Dia betulkan cikgu dia. Cikgu tersalah lah. Sepatutnya 2 plus 2, berapa 2 plus 2? 4. Cikgu pun tulis 2 plus 2, dia kata 6. Kita pun betul jawapan cikgu tersalah ni. Sebenarnya 2 tambah 2 4. Cikgu jawab 6 ni salah. Tak, cikgu kata 6, jawapan dia ayat 6. Dia punya ta'assub. Anak-anak bagi tahu budak ni baru sekolah rendah contoh, dia lebih percaya guru dia. Itu kesan daripada pendidikan sebagai contoh. Kalau tuan-tuan tengok tambah-tambah dalam agama, cuba tuan-tuan tengok orang yang bertakwa, orang yang hebat, cuba tanya guru dia. Dan bagaimana perwatakan guru itu akan terkena pada anak murid. Bahkan kadang-kadang kalau tok guru tu mati, maka anak murid dia mengajar, orang teringat kepada guru. Budak ni sedikit, kalau orang Kelantan dia panggil soyok tepek, tok guru dia. Tahu soyok tepek? Tak tahu kan? Maknanya kita tampal gambar pada dinding, kemudian kita koyak, kita tampal balik. Kita panggil Kelantan kata soyok tepek, betul guru dia mengajar soyok tepek. Maknanya kalau dia koyak, dia tampal balik sikit aja beza ni. Soyok tepek sebab dia ngaji tok guru tu 10 tahun di pondok Sungai Durian. Contoh. Jadi serupa orang panggil apa dia? Serupa, pengaruh-pengaruh. Kalau tuan-tuan nak buktikan, ini Jahis. Jahis dia kata apa dia? Apabila Uqbah bin Abu Sufyan dia serahkan anak dia kepada pendidik, maka dia ajar. Uqbah bin Abu Sufyan ni tuan-tuan bukan salah-salah, moga dia berilmu juga, orang bertakwa juga, dia alim juga, tapi dia nak suruh anak dia ini kepada seorang guru, maka dia bagi garis panduan pada guru. Nah, kita pun sama tuan, kita hantar anak kat pondok, kita pesan pada tok guru buat apa saja, jangan bagi patoh, jangan bagi mati, sudah buat apa saja biar anak saya nak hafal Quran. Kita bagi watak satu, suruh tok guru tu watak tu, kita tak leceh. Dan kita sekarang cikgu
Dia pergi saman cikgu. See you in the court. Kenapa kau tak anak saya? Jumpa kat mahkamah. Dia pergi saman cikgu. Itu sekarang. Tapi dulu tu kan nak bagi tahunya, dia bagi kepercayaan kepada guru, dia nak budak tu keluar hafal Quran contoh 30 juzuk dan seumpamanya. Dan ada beberapa harapan yang dilontarkan oleh ibu dan ayah terhadap guru. Kalau kat sekolahnya dia nak ini anak dia jadi, maka Uqbah bin Abu Sufyan ketika itu apabila menyerahkan anaknya kepada seorang muaddib, kepada seorang guru, qala lahu, lalu dia kata kepada guru tadi, yang pertama, la yakun awwalu ma tabda'u bihi min islahi bunayya islahu nafsuka. Mula-mula sekali sebelum kamu memperbaiki anak aku, hendaklah kamu memperbaiki diri kamu sendiri. Dia ajar tuan-tuan, dia tocot cikgu dulu. Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Sebab kita nak anak kita baik, jadi kita nak cikgu juga baik. Macam cikgu kan dia ajar, pelajar-pelajar jangan merokok, pelajar-pelajar jangan dedak aurat, jangan pakai seluar pendek, pelajar-pelajar jangan berhenti, pelajar-pelajar jangan berpeleseran, pelajar-pelajar jangan bergaul bebas. Dia ajar dalam kelas. Tengok-tengok cikgu buat semua sekali 5 ajaran, bukan dia jauh. Tengok-tengok cikgu tu ditangkap khalwat dengan cikgu lain. Ada cikgu. Tengok-tengok cikgu tu dia kata ajar jangan dedak aurat, dia main pusat seluar pendek juga. Dia kata murid-murid jangan merokok, bahaya merokok, ada 1000 tar yang kamu masuk sekali kamu seduk, seolah-olah satu tar satu nikotin ada 1000 jenis penyakit. Dia ajak dia lecture budak dapat ilmu, dia nya 3 bungkus sehari gudang garam. Contoh dia ajak buku. Kadang-kadang dia ajak jangan apa dia, jangan, tapi semua yang jangan dia buat. Nak bagi tahu dia bagi ilmu, dia tidak beramal dengan ilmu yang ada. Jadi dia pun nak begitu. Aku nak sebelum kamu ajar anak aku jadi baik, kamu kena baiki dulu diri kamu. Kalau kamu dah baik, alhamdulillah. Tapi kalau tak baik, sebab pengaruh daripada guru. Yang pertama, amanahnya mula-mula sekali sebelum engkau memperbaiki anak aku, hendaklah engkau memperbaiki dirimu. Kalau dalam agama memang ada tuan-tuan kaedah yang dipanggil apa? Islah nafsak wad'u ghair. Islah nafsak, baiki diri kamu. Islah ni baiki. Kita panggil parti islah pun ada tuan-tuan. Islah ni maknanya baiki. Kita nak buat reformation, dia panggil tawil sampai di lautan. Habis sikit. Mana apa dia, kita nak berubah. Islah. Nak apa? Nak baiki. Dalam agama ada. Sebelum kita nak baiki orang, baiki diri kamu semua. Sebab kamu nak suruh jadi baik, kamu kena baik. Kamu nak suruh orang tutup aurat, kamu dulu kena tutup aurat. Kita buat gagasan Islam kadang-kadang. Antara gagasan Islam, dia suruh jaga situr aurat. Di samping jaga jangan rasuah, tunaikan segala hak amanah. Antara hak agama ialah tutup aurat contoh. Bagaimana kamu nak ajak orang supaya beramal dengan Islam sedangkan bini kamu sendiri tak tutup aurat? Jadi orang fitnah. Ajak orang supaya semua tutup aurat, bini dia orang rambut macam sarang terbuat. Jadi fitnah. Apa dia tuan-tuan? Doa. Sebelum kamu nak ajak orang lain, wad'u ghairah, islah nafsak, baiki diri kamu, wad'u ghairah, maka kamu ajak orang lain. Sambil tu tuan-tuan, tuan ajak orang lain, tuan baiki diri tuan-tuan, bagus. Jangan kita ajak orang lain, kita tidak terbaiki. Jangan pula kita kata saya tak boleh ajak lagi sebab saya pun tak terpimpin. Kita tak boleh mengajar sebab kita pun tak boleh baiki. Sampai bila? Saya tak boleh sebut benda ni sebab saya tak beramal lagi. Semua ilmu yang kita ada ni tuan-tuan, kita tidak macam sahabat dia tahu satu, dia amal satu. Kita tahu juga satu. 10 juta kita tahu maklumat, kita tak amal walaupun satu. Jadi bila kita nak beramal, jadi tunggu tuan-tuan, tak ada seorang pun akan bagi tahu benda baik kerana semua yang dia buat dia tak beramal. Ini pun satu perkara juga. Saya sebelum mana saya beramal, saya tak akan bagi tahu. Jadi dia tengok orang buat maksiat, dia tak bagi tahu ini dosa, ini tak boleh. Kenapa? Dia juga buat maksiat. Ini pun satu konsep yang salah. Dalam waktu yang sama, kamu cuba baiki diri kamu dan juga kamu bagi tahu orang. Yang salahnya kamu bagi tahu dan kamu tak baiki diri kamu. Islah nafsak wad'u ghairah. Ubah diri kamu dan kamu ajak orang. Tapi jangan pula kita sampai umur 60 daripada muda kita tak berdakwah lepas sikit sebab kita tak boleh mengubah diri kita. Sampai kita berubah, sambil kita berdakwah, berdoa. Yang kedua, ada banyaknya. Yang kedua jelah kita baca tuan-tuan supaya tuan-tuan tidak banyak tengok jam daripada tengok muka anak. Anak kena jaga juga. Abang kuliah ni biasanya pukul 9 dia tengok aja pada ustaz, lebih 9.30 dia tak tengok muka penjerama, tengok muka jam. 9 suku ni ustaz tak berhenti lagi, dia tak tengok muka penjerama, tak tengok muka jam, dia tengok muka pintu.
Anak balik. Jadi anak kena tahu juga ada 5 ni pesanan Uqbah bin Abi Sufyan. Anak sebut 2 saja. Yang pertama, kamu baiki diri kamu dahulu sebelum kamu baiki diri aku. Yang kedua dia sebut fa inna a'yunuhum ma'qudatan bi'ainaika. Mula-mula sekali sebelum engkau baiki diri anak aku, hendaklah engkau memperbaiki diri kamu. Kenapa? Kerana mata anak aku yang akan tertumpu kepada mata kamu. Fal husnu indahum ma ahsanta. Maka apa yang baik pada pandangan kamu, maka baiklah pada pandangan engkau. Wal qabihu indahum ma istaqbahta. Dan apa yang buruk pada pandangan kamu, maka buruk juga pada pandangan engkau. Wa ilmuhum siratul hukama. Habis kat situ. Maknanya kamu ajar benda kepada dia, benda betul kamu cakap betul, benda salah kamu cakap salah, benda buruk kamu cakap buruk, benda baik kamu cakap baik. Sebab apabila kamu ajar anak aku ni kecil sampai dia nak duduk di pondok ini dengan dalam jagaan kamu sampai 10 tahun, kamu ajar dia benda baik jadi baik. Kalau kamu ajar benda buruk itu baik, benda baik itu buruk, maka itulah yang dia dapat. Jadi dia nak suruh guru dia ni amanah, apa yang baik pada kamu maka kamu cakap baik pada dia, apa yang buruk pula ialah maka buruklah pada dia. Jangan ubahlah. Makna amanah dalam ilmu, kalau kamu ajar anak aku benda-benda yang baik, maka itulah dia pegang. Dia nak mengajar orang lain, dia nak meneruskan kehidupan tu. Ini tu guru dia kata baik, tolong orang baik, tutup aurat baik, zalimi orang jahat, kemudian dedak aurat jahat. Dia faham. Sebab budak ini benda baru yang dia dapat daripada guru, itu yang dia pegang. Aku nak kamu mengajar amanah. Kenapa? Kerana itu adalah pengaruh seorang guru. Kemudian itu baru satu. Yang keduanya dimaksudkan, yang kedua ini wa ilmuhum siratul hukama. Yang keduanya, kamu ajarkanlah dia perjalanan ahli-ahli bijaksana. Ajar dia orang-orang yang cerdik, al-hukama, iaitulah orang-orang yang bijaksana. Bagi semangat kepada dia, ajar dia tentang kisah para sahabat, golongan para salafus salih, mereka yang berjaya. Kenalkan dia dengan watak-watak penting dalam agama ini. Maknanya ajarkan dia tentang orang yang bijaksana, orang yang bijak pandai, orang yang berakhlak mulia, orang yang budiman, orang yang berjaya dalam hidup, supaya dia lebih kenal Ali bin Abi Talib, Abdullah, dia lebih kenal bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, dia lebih kenal watak-watak watak-watak sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia lebih kenal siapa dia lebih kenal Imam Ghazali, dia lebih kenal kepada Hasan Al-Basri, dia lebih kenal kepada orang-orang alim ini, cerita-cerita hebat mereka kamu perkenalkan. Tapi kalau kita tanya anak-anak kita sekarang, tuan-tuan tanya, kadang-kadang dia tak kenal. Sebut 10 di antara nama-nama besar dalam Islam, dia takkan boleh jawab. Dia sebut 2, lepas tu dia termangu aja. Tapi tuan-tuan cuba buat soalan, sebutkan 10 artis pujaan kamu. Bukan 10, 50 dia sebut. Termasuklah yang terakhir sekali, Akin Bengal filem, lagu dia. Dia boleh tulis semua sekali, tuan-tuan. Nak bagi tahu jauhnya daripada cerita-cerita bijak pandai. Dan juga ajarkanlah dia. Yang ketiga ni dia suruh ancam dia, iaitulah mereka dengan benda-benda azab, benda-benda dosa. Kamu ancamkan mereka dengan aku sendiri. Dia sebut apa dia? Kalau kamu tak belajar elok-elok, aku akan bagi tahu ayah kamu. Apa dia sebut? Wa tuhaddiduhum bi. Kamu ancamkanlah mereka dengan aku. Maknanya bagi warning. Kalau awak tak hafal, saya akan bagi tahu ayah awak. Jadi ayah ni dia takut. Ayah ni daripada rumahnya bunyi suara ayah saja dia diam. Ayah dia pergi hantar dekat pondok tadi, dekat sekolah pun ayah dia pesan. Kalau dia tak dengar juga, cikgu telefon saya. Dia kat rumah tu dia takut pada ayah dia. Bunyi ayah dia. Dia senyap. Mak dia cakap tadi, dia setengah je dah bobel, pergi semaya lewat dah ni, pergi semaya. Dia duduk tengok Pokemon tu nak, Pokemon Tromen, tengok Batman, duduk tengok saja. Kemudian mak dia kata, kan mama bagi tahu ayah kan? Ayah ada dalam bilik tu. Dia panggil, abah, ayah, aku tengok anak kamu ni. Ayah dia dalam bilik baca paper dia, ayah dia buat bunyi. Dia bertempiara pergi mandi. Tu hebatnya seorang
ayah. Itu baru dia panggil watak seorang ayah. Jadi dia berpesan juga, wa tuhaddiduhum bi, kamu bagi ancaman kepada mereka dengan aku. Ancamlah mereka dengan diri aku. Kalau dia tak nak apa juga, tak nak belajar, panggil saya. Itu dua-dua. Yang ketiga. Yang keempat, to be continue next week. Tak boleh lama sangat tuan-tuan, nanti tuan-tuan jemu. Ucapan yang paling baik, kuliah yang paling baik ialah kita berhenti sebelum jemaah boring. Jadi anda nampak dua orang jemaah dah mula boring, jadi anda kena berhenti. InsyaAllah anda sambung yang keempat kelima ini dalam kuliah subuh hari Sabtu yang mendatang kalau ada jodoh. Apa yang baik semuanya daripada Allah, apa yang kurang kelemahan orang yang bercakap sendiri. Aku lupa lihazah, astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.